Aku tengok pembangunan di sini sangat seimbang. Dulu, kedai-kedai di sini ni cuma beratapkan bertam, berdindingkan buluh. Tapi sekarang, tengoklah, bangunan pencakar lagi. Hotel-hotel. Tu. Komplek membeli belah. Bangunan korporat. Ini semua untuk siapa? Untuk kita juga. Betul. Bila kami baca sejarah tempat ini, 200 tahun dahulu, dengan apa yang kami lihat pada hari ini, kami bangga dengan pemikiran dan wawasan mereka yang mencorakkan kemajuan tempat ini. Betul cakap Rama tu. Walaupun saya tak tinggal dekat sini, tapi bila tempat ni Kampung Abdullah Hukum, kami pilih untuk dijadikan sebagai projek akhir kami. Nak tahu satu benda tak? Nak. Sayalah orang pertama yang rasa sangat teruja. Kalau macam tu, kita cari penyelesaiannya. Kami setuju. Kenapa mereka setuju? Apa yang dipersetujui dan apakah jalan cerita di sebalik kisah Kampung Abdullah Hukum? Kita bersama dengan dua tetamu saya, Masha yang baru saja membintangi wataknya tadi, dan watak itu adalah Asha, kata silap saya. Dan bersama Masha di studio, Sakrani Syamsuddin, pengarah untuk teater Abdullah Hukum. Ya. Okey, kita berbicara dulu tentang sejarah tempat yang dibincangkan tadi. Abdullah Hukum, dekat ya? Ya. Tapi ATM tu. Jadi, apakah sebenarnya sejarah Kampung Abdullah Hukum? Okey, sebenarnya Kampung Abdullah Hukum ini ada terhasil daripada saudara Abdullah Hukum sendiri yang asalnya merupakan tanah kepunyaan Sultan Selangor. Abdullah Hukum mohon restu dan anugerah daripada Sultan Selangor untuk membuat penempatan dan juga membuka Abdullah Hukum di Kuala Lumpur. Pada masa itu mereka ini adalah petani dan juga bersawah padi asal dia. Ada sawah padi di situ. Menarik dia, generasi sekarang tak tahu. Dalam cerita ini kita membawa latar isu tentang generasi baru yang menentang dan juga generasi baru Abdullah Hukum yang menyokong untuk ke arah pembangunan di Kampung Hukum itu sendiri. Jadi Masha, watak yang dipegang oleh Masha sendiri sebagai Asha tadi, apakah fungsi dan juga peranan dimainkan oleh Asha? Watak Asha adalah seorang pelajar daripada universiti yang ditugaskan untuk buat kajian tentang pembangunan di Kuala Lumpur. Jadi kami 4 rakan karib, iaitu Zulfika, saya sendiri, Asha dan Yap, seorang lagi Rama, ditugaskan untuk membuat kajian. Kami memilih Kampung Abdullah Hukum sebagai projek akhir kami. Jadi apakah konflik di situ? Sebab macam dah dibangunkan. Jadi apakah konflik yang wujud sebenarnya? Okey, konflik yang wujud sebenarnya adalah generasi kelima ni. Dia tidak memahami sebenarnya sejarah sebenarnya. Jadi kalau generasi kelima ini, dia merasakan tidak ada ruang untuk mereka merasai suasana kampung halaman. Sedangkan tanah tersebut adalah dipunyai oleh pihak kerajaan. Dan di Kuala Lumpur ni memang sinonim lah. Bila di tengah bandar, perlu dimajukan dan juga dibangunkan. Secara tidak langsung ia akan mengangkat ekonomi penduduk tersebut. Mendapat peluang pekerjaan, terutama dia. Jadi jalan cerita ni macam mana? Dia komedi ke, sejarah ke? Apakah sebenarnya jalan cerita pementasan ni? Ia berkaitan dengan fakta. Ada juga sedikit komedi di situ untuk menarik perhatian daripada penonton. Kita tak naklah fakta, sejarah kan kadang-kadang bosan, so kita tak naklah benda tu. Kita nak orang ada juga buka mata tu tengok kita, macam tu. Okey, kita akan melihat sedikit sebanyak latihan yang telah pun mereka lakukan. Jadi sepanjang latihan ni, apakah antara kisah-kisah menarik yang mungkin boleh Asha sendiri ceritakan? Sebab latihan tu saya difahamkan agak panjang. Kisah menarik dekat situ
kita belajar tentang di mana lakonan tu perlu di-naturalkan, dan berlakon bercerita tentang fakta ni sepatutnya lebih berhati-hati sebenarnya. Kita haruslah bercakap tentang apa yang ada sekarang. Jadi untuk latihan yang sepanjang 2 minggu latihan, kita lebih kepada script reading lah untuk memahami lagi skrip itu. Dari segi penulisan skripnya, macam mana ilhamnya tercapai? Sebab ceritanya rasanya boleh dikarang dan ditulis di mana-mana ada akhbar ataupun dalam media sosial atau sebagainya. Tapi dipilih oleh Tuan Sakrani untuk menceritakan kisah Kampung Abdullah Hukom ini dalam bentuk teater. Ya, sebenarnya teater Abdullah Hukom ini adalah kolaborasi antara 5 persatuan teater di Kuala Lumpur. Ya, kami membawa program cerita Kuala Lumpur. Ya, dan kebetulan juga Kuala Lumpur meraihkan ulang tahun yang ke-50 tahun. Betul. Jadi bersesuaianlah dengan cerita-cerita yang kami persembahkan. Ya, dan menarik ni, Abdullah Hukom ini memang tidak dibukukan, tak pernah dibukukan. Hanya secara lisan dan juga secara etikal saja. Belum ada secara dokumentasi sepenuhnya. Dan ramailah masyarakat yang sekarang lah tuan punya tak tahu sejarah Abdullah Hukom tu. Ya, betul. Saya setuju. Walaupun kami berada berdekatan saja dengan Kampung Abdullah Hukom, namun sejarah tempat itu kita sebenarnya tidak mendalami. Apabila saya sampai ke Kuala Lumpur, kawasan Kampung Abdullah Hukom masih ada unsur-unsur elemen-elemen kampung sedikit. Yeah. Namun kalau dipandang hari ini, seolah-olah kampung itu tidak pernah wujud. Yes. Jadi ini adalah kisah di sebaliknya yang menentang tu, yang mengatakan bahawa kita tidak perlukan lagi pembangunan. Kita ingin kekalkan elemen kampung. Apakah hujah-hujah yang mereka bawa dalam pementasan ini? Untuk bagi pihak yang menentang, hujah-hujah ini mereka tak nak macam pembangunan dinaikkan, and satu dialog yang dia keluarkan adalah Okey, sebenarnya pembangunan itu mereka tidak menentang sepenuhnya. Yang mereka ingin menentang ialah perlunya mengekalkan warisan budaya Abdullah Hukom itu sendiri. Yeah. Itu sebenarnya isu yang paling besar lah. Tentang pembangunan, tentang menaikkan ekonomi, menarik pelancong datang. Sebenarnya tidak menjadi isu yang sangat besar. Yang menjadi isu sangat besar ni generasi baru ni, generasi yang kelima ni, mereka inginkan walau ada pembangunan, walaupun ada teknologi terkini, mereka inginkan Kampung Abdullah Hukom ini dikekalkan warisan dia. Jadi apakah warisan Kampung Abdullah Hukom itu sendiri? Warisan dia okey, sebenarnya di situ ada masjid Abdullah Hukom. Jadi mereka perlukan kekalkan masjid tersebut, dan juga ada rumah warisan di Kampung Abdullah Hukom tersebut yang dipunyai oleh Abdullah Hukom. Dan sekarang ni memang pihak pemaju dan juga kerajaan membuat penempatan baru di situ. Ada satu apartmen yang menempatkan sebuah masjid di paras atas yang boleh memuatkan seramai 3,000 orang untuk bersemayang. Namun sudah pasti ia berbeza dengan... Cuma dia berbeza dalam bentuk yang teknologi terkini lah. Tidak mengekalkan reka bentuk yang asal. Jadi kawasan asal Kampung Abdullah Hukom ni yang awal dulu, kalau kita nak bandingkan dengan keadaan sekarang, dia sampai mana sebenarnya? Sebenarnya dah tak ada dah. Sekarang ni pembangunan begitu pesat dengan bangunan pencakar langit tadi tu. Ya. Jadi kawasan pusat membeli belah yang disebutkan tadi itu Mid Valley. Yes. Ya. Dan hotel-hotel adalah Gardens City dan sebagainya. Betul. Ya. Jadi memang besarlah dekat besar. kawasan tu dulu. Dan tak ada, maksudnya untuk mengekalkan warisan tu dia teramat terhad lah.
Jadi highway sudah pun dibina merentasi kampung. Betul. Jadi seolah-olah tidak ada lagi unsur-unsur yang kekal. Ingin juga kita bertanya sedikit tentang bagaimana untuk menyesuaikan diri sebagai pelakon dalam membawa watak-watak yang agak serius ni. Kerana semua yang disampaikan adalah fakta sejarah. Jadi bagaimana untuk menyesuaikan diri sebagai pelakon? Sebab pelakon kadang-kadang yang pementasan yang kita lihat dia adalah lebih kreatif. Dia tidak terikat dengan fakta sangat. Dalam setiap production, sebab itulah ada pengarah. Kita berdasarkan pengarah, apa yang pengarah bagi itu yang kita kena ambil. Jadi dengan itu adanya gandingan daripada orang-orang lama, orang-orang yang lebih berpengalaman, kita ambil sebagai inspirasi saya sebagai orang baru. Jadi untuk menyesuaikan diri dalam memegang watak sebagai orang baik yang menceritakan tentang fakta, itu agak ada sedikit cabaran. Tapi saya ambil benda itu sebagai pengalaman baru dan jadikan dia sebagai pengalaman. Jadi untuk pemilihan watak-watak ni bagaimana sebenarnya dilakukan? Okey. Abdul Hukum ni kita tidak buat biografi tentang Abdul Hukum. Saya mengambil isu masyarakat setempat yang masa kini. Pelakon-pelakon ini menarik dia. Saya membawa 3 generasi daripada kanak-kanak, remaja dan juga pelakon dewasa. Dan kita banyak menampilkan unsur-unsur happening lah dalam persembahan ini untuk menarik minat penonton yang nanti. Ya. Untuk yang happeningnya, kita akan bersama sebentar lagi dengan 2 orang lagi barisan pelakon yang sebentar lagi akan bersama dengan Hani. Namun sebelum itu, kepada mereka yang mungkin kurang minatlah dengan sejarah. Sejarah ni dia topik yang kadang-kadang bolehlah membawa kita ke alam lain kalau kita dengar terlalu lama. Kepada yang tidak meminati sejarah, bagaimana untuk anda meyakinkan mereka untuk menonton pementasan ini? Sebagai orang barulah, Masya. Kalau bagi saya, untuk menarik minat orang yang tak suka tentang sejarah, sebab itulah adanya komedi dalam teater. Kalau nak tahu lagi, kena datang 17 dan 18 ni. Okey. Hani, kita bersama dengan 2 orang lagi watak yang bakal membawa kisah Abdullah Hukum ni. Silakan, Hani. Seorang lagi saya lah tu. Nampak kan? Dia tiba-tiba. Audition ni, audition. Akhir ya. Macam tu. Okey, jadi tarikh ni dekat esok lusa. Okey, jadi macam mana dari segi aspek persediaan mental dan fizikal. Siapa nak jawab dulu? Silakan. Siapa? Saya jawab dulu. Daripada persediaannya, saya membuat kajian. Cuba mendalami sejarah-sejarah yang ada. Kadang-kadang malam-malam keluar jalan, ronda-ronda dekat kampung Abdullah Hukum ni, ambil mood apa semua. Bagus ni. Kami masih berlatih untuk memegang watak itu sebab latihan itu sangat penting. So kami ni kami masih tak cukup latihan, tapi kami harap esok akan buat dengan betul. Itu yang diharapkan sebenarnya. Tetapi itulah kata nak cari mood lagi. Tapi dalam masa yang sama, kita dah lakukan yang terbaik ni. Tapi masih lagi rasa tak cukup latihan. Okey, ini satu soalan yang kalau boleh tak nak fikir, tapi nak tanya juga. Dari segi aspek cabaran, apa yang rasa macam satu perkara yang mungkin menjadi satu cabaran dalam membawa watak anda? Untuk saya ada masalah artikulasi macam tu. So, saya kena praktis benda tu. So, setiap hari saya akan lontarkan dialog saya. So, supaya itu akan jadi dialog yang biasa. So, masa berlakon tu boleh lontarkan dialog dengan betul. Ya, betul. Artikulasi pun sangat penting untuk kita melakonkan, dan kita apatah lagi pementasan teater kena jelas apa yang kita sebut dan cakap. Dan anda sendiri macam mana? Macam saya pula, cabarannya adalah untuk memegang watak di dalam cerita itu. Sebab saya adalah Zulfikar Abdullah, generasi kelima Abdullah Hukum. Jadi apa yang keluar daripada mulut saya, skrip saya, semuanya berdasarkan fakta. Sejarah yang pernah berlaku
berlaku di sini. Ya, kalau salah. Tak apa, Hani Hamid datang untuk membantu. Tiba-tiba watak Hani Hamid muncul di tengah-tengahnya. Itu hanya perasaan semata. Ini mudah ke untuk kata berdiri di pentas untuk sebuah perpustakaan teater yang berkaitan juga dengan sejarah. Sangat sukar. Apapun kita ucapkan selamat berjaya kepada keduanya. Dari segi aspek latihan semuanya, kalau diikutkan berapa lama daripada awal latihan sampailah ke saat ini ni? 2 minggu. 2 minggu Yes. Pasti tak cukup Tak cukup rasanya. Tak cukup. Walaupun kita harapkan semua akan terus datang untuk memberi sokongan kepada mereka kerana ia bukan satu perkara yang mudah menggalas tanggungjawab dalam mempersembahkan kepada anda yang berkaitan dengan fakta sebenar berkaitan dengan sejarah negara kita. Terima kasih dan ucapkan selamat ucapkan kepada Abel Ate dan juga Subah. Diharapkan nanti semuanya akan berjalan lancar dan artikulasinya juga akan tepat dan lancar pastinya. Okey, baik. Terima kasih. Silakan. Saya dah lakonkan watak saya. Terence, watak yang mana nak dimainkan? Dan saya akan menjadi pencerita. Voice. Ya. Jadi untuk Abdullah Hukum, mungkin pementasan yang seterusnya boleh ambil Hani berlakon sebagai salah satu wataknya. Boleh. Hani dah buat audition dah. Jadi Tuan Zakari, seterusnya kita ingin ceritakan kepada para penonton kita bagaimana untuk mereka menyaksikan kisah sejarah ini yang akan membawa perkisahan berkaitan satu kampung yang pernah ada dekat Kuala Lumpur ni yang mungkin kamu sendiri tak tahu. Warga Kuala Lumpur, warga yang melawat ke Mid Valley Mega Mall, yang menggunakan Federal Highway, yang menginap di Gardens, mungkin anda tidak tahu kampung ini. Jadi silakan kita menjemput mereka untuk menonton. Okey. Kami menjemputlah semua yang menonton siaran Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini untuk sama-sama datang menyaksikan persembahan Teater Abdullah Hukum pada 17 dan 18 pada hujung minggu ini. Besoklah. Di Auditorium Tuanku Abdul Rahman, Pusat Pelancongan Malaysia, Metik Jalan Ampang. Datang kerana kami akan menampilkan sebuah persembahan yang sangat istimewa dan latar dia hanyalah sebuah kios minuman dan juga model food truck. Juga suatu yang menarik. Kita akan saksikan mengapa ada perhentian Abdullah Hukum sepanjang jajaran anda menggunakan perkhidmatan kereta api kelajuan tinggi dan juga perkhidmatan rel yang lain di ibu kota. Jadi sejarahnya kita akan pastikan esok bersama dengan rakan-rakan kita. Jangan lupa untuk menyaksikannya di Matic. Terima kasih Tuan Sakrani kerana sudi bersama kami. Terima kasih Masya yang bersama kami. Selamat berjaya dalam pementasan ini. Dan seterusnya kita akan bersama